Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'alim ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ij'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabba bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, kali ni terpaksa buat rakaman lah kerana line tak berapa nak clear kat sini nak buat live kan. Apapun kita akan teruskan jugalah insya-Allah program mingguan kita yang patutnya hari Selasa, tapi kita postpone kepada hari Jumaat kan, cuti sekolah kan, banyak program dengan keluarga. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun ada memberikan masa, meluangkan masa untuk keluarga pada cuti sekolah ni. Anak-anak cuti sekolah takkan ada rumah saja kan, bawalah pergi aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dengan anak kita pada cuti sekolah ni. Namun kita tidak melupakan komitmen kita untuk diskusi kitab Tarbiyatul Aulad sebagai suatu bekalan kepada kita dalam kita menjalani kehidupan berumah tangga ni. Saya bersiaran dari Tumpat, Kelantan. Sekarang ada di tepi pantai. Tepi pantai Geting. Orang panggil pantai Geting di Tumpat. Suasana pagi ni sangat menyamankan. Alhamdulillah, dengan bunyi desiran ombak dan bunyi wow daripada karnival wow dalam 2-3 minggu ni di tepi pantai ni. Kalau boleh dengar lah bunyi macam kapal terbang, mereka bermain wow kat sini. Ada karnival sampai pertengahan bulan September. Dia boleh tengok orang main wow, macam-macam jenis wow ada. Wow bulat, ada wow macam-macam nama lah. Saya pun tak tahu nama-nama wow ni. Jadi apapun kita teruskan juga dengan perbicaraan kita, diskusi kitab kita daripada kitab Tarbiyatul Aulad, yang mana kita di dalam bab yang ketiga. Bab yang ketiga, perasaan psikologi ibu bapa terhadap anak, yang mana kita telah membicarakan beberapa tajuk-tajuk kecil daripada bab yang ketiga ini tentang perasaan psikologi ibu bapa terhadap anak. Ini kita telah berbincang tajuk fitrah ibu bapa menyayangi anak, tajuk yang pertama. Kemudian tajuk yang kedua, mengasihi anak adalah anugerah Allah SWT kepada hamba-Nya. Kemudian dalam tajuk yang ketiga keempat tentang kelebihan orang yang bersabar di atas kematian anak. Kemudian hari ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, mendahulukan kepentingan Islam melebihi kecintaan kepada anak. Bab yang kelima, tajuk yang kelima dalam bab ini adalah mendahulukan kepentingan Islam melebihi kecintaan kepada anak. Kalau kita ni sebut Bismillahirrahmanirrahim, memang benar, hati ibu bapa memiliki pelbagai perasaan yang jujur terhadap anak-anak. Jantung hati mereka iaitu perasaan kasih, sayang, lembut hati dan mesra. Namun demikian, perasaan-perasaan ini tidak selalu melebihi sayang kepada jihad pada jalan Allah dan menyampaikan dakwah. Ini kerana kepentingan Islam lebih utama berbanding kepentingan-kepentingan lain. Jadi tuan kita ni sebut tentang priority.
ataupun keutamaan, khususnya dalam tajuk ini adalah keutamaan cinta. Kerana melalui cinta itulah akan lahirnya tindakan kita, actions kita, perbuatan kita lahir daripada perasaan cinta dan sayang tersebut. Maka keutamaan yang perlu diletakkan pada tempat yang pertama adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatan yang pertama, itu yang paling utama sekali. Di tempat yang pertama iaitu cintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia mengatasi, melebihi segala cinta-cinta lain. Baik cinta kepada ibu bapa, cinta kepada isteri, cinta kepada suami, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada dunia, cinta kepada rumah, cinta kepada perniagaan, bisnes, cinta kepada segala-galanya. Dan cinta kepada Allah SWT itulah yang paling utama. Dan perasaan cinta dan sayang ini tidak harus melebihi sayang kepada jihad kepada Allah dan menyampaikan dakwah. Ini yang paling utama. Ini kerana kepentingan Islam lebih utama berbanding kepentingan-kepentingan lain. Selain itu, membina sebuah masyarakat Muslim adalah tujuan hidup seorang mukmin dan memberi petunjuk kepada kemanusiaan. Yang hilang adalah setinggi usaha yang ingin dicapai oleh seorang yang bergelar Muslim. Sebab itu kita kena faham tujuan kehidupan kita di atas muka bumi Allah SWT. Ini antara kelebihan kita sebagai seorang Islam. Syukurlah Allah SWT menciptakan kita, menjadikan kita, mentakdirkan kita ni sebagai seorang Muslim. Dan lahir dan sebagai seorang Muslim. Ada di kalangan kita yang juga lahir dalam keluarga bukan Islam tapi Allah Ta'ala bagi hidayah. Kan ada di kalangan waris-waris kita, tuan-tuan dan perempuan kan, yang reverts, kalangan yang reverts masuk Islam. Dan ini semua adalah anugerah daripada Allah SWT. Dan bila kita memahami tujuan hidup kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, maka di situlah kita meletakkan kepentingan kita ni, meletakkan kepentingan Islam mengatasi segala-galanya. Begitulah contoh teladan yang diberikan oleh perintis awal umat Islam, iaitu para sahabat dan mereka yang mengikuti pemahaman para sahabat dengan sebaik-baiknya. Ini cantik kitab ni. Tuan kitab ni selalu menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai contoh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, dalam siri-siri yang pertama daripada kitab ni kan, kita membawakan tajuk, tuan kitab ni membawakan tajuk tentang dalam perkata pengantar dia. Dalam perkata pengantar. Dalam siri-siri yang pertama kita lah, awal-awal siri. Yang mana tuan kita ni mengatakan bahawa contoh tauladan kita adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka inilah sebagai contoh tauladan kita, yang patut kita menjadikan mereka ini sebagai ikutan kita. Kerana mereka lah perintis awal kepada Islam. Yang merintis jalan kepada Islam adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Setelah Islam itu ditinggalkan sekian lama oleh pengikut Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim sendiri di kota Mekah. Jauh dia punya jarak masa, tempoh masa
peninggalan ajaran Nabi Ibrahim, sehingga mereka orang kata apa, kalau tanah tu semak naik itu dah terlalu banyak sangat, terlalu tebal sangat semak tu, dan Rasulullah dan para sahabat ni lah yang membersihkan semak-semak tersebut, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tanah tersebut, maknanya merintis jalan Islam supaya manusia kembali kepada Islam setelah Islam ditinggalkan sekian lama oleh pengikut-pengikut Nabi Ibrahim AS di Mekah. Mereka tidak mengenal perjuangan selain jihad pada jalan Allah ni para sahabat. Tidak menyampaikan apa-apa yang melainkan dakwah ke jalan Allah. Dan mereka tidak ada tujuan hidup lain selain Islam. Kita kena banyak bacalah kisah para sahabat. Bagaimana mereka menjalani kehidupan ini. Keutamaan kehidupan mereka di atas dunia yang sementara ini. Dunia yang mengasyikkan. Dunia yang melalaikan ini. Letak keutamaan kita. Tidak ada tujuan hidup selain daripada Islam. Maka tidak hairanlah apabila kita mendengar dalam sejarah pemergian mereka secara besar-besaran dalam usaha menyampaikan risalah Islam. Mereka keluar daripada tempat keselesaan kehidupan mereka untuk Islam dan menegakkan kalimah Allah SWT di muka bumi ini. Kan kita baru lepas melalui bulan Muharram kan. Mungkin di tempat tuan-tuan ada perempuan ada ceramah awal Muharram, ceramah berkenaan dengan hijratul Rasul. Di sana kita lihat bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam dalam usaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sanggup membuat apa sahaja, membuat segala pengorbanan, hatta menggadaikan nyawa sendiri. Tuan-tuan ada perempuan boleh baca kisah Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar di gua, dalam gua Sur. Dan ketika berada dalam gua itu, begitu orang kata saat paling getir, kerana musyrikin Quraisy telah memberikan tawaran 100 ekor unta siapa yang dapat membunuh Rasulullah SAW. Makanya mereka berusaha bersungguh-sungguh, by hook or by crook, untuk mencari Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar duduk dalam gua ni takut, risau, mendengar tapak kaki, bunyi tapak kaki musyrikin Quraisy berada di luar gua. Dan Allah SWT menurunkan tentera-tenteranya. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Allah Ta'ala memberikan sakinah, ketenangan kepada mereka berdua, dan menurunkan, memberikan bantuan dengan tentera-tentera yang terdapat dilihat oleh mata, membantu Rasulullah SAW dan para sahabat dalam peristiwa hijratul Rasul, demi untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Maksudnya prioriti hidup mereka ni cinta kepada Allah SWT mengatasi segala-galanya. Begitulah juga kita ni dalam kehidupan keluarga kita. Kita set priority, tahu apa priority dalam kehidupan kita, priority dalam keluarga kita. Agama adalah the ultimate aim. Kita punya matlamat utama dalam keluarga kita adalah untuk menegakkan agama dalam keluarga kita, meletakkan kecintaan, menanamkan kecintaan kepada Allah SWT melebihi segala-galanya dalam diri kita dan juga di anak-anak kita. Lebih daripada itu, mereka sanggup mengorbankan harta dan nyawa demi agama dan hanya mengharapkan syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang penting untuk kita tegakkan dalam keluarga kita. Kita nak mencontohi Rasulullah dan para sahabat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekian. Kita balik kepada muka surat 130 ke kitab ni. Renungan kata-kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu kepada Muqawqis, Raja Mesir, tak kala dia menakut-nakutkannya dengan tentera Rom
yang begitu ramai dan menawarkannya harta dan wang. Kita tengok kata-kata seorang sahabat bernama Usamah bin Samit. Wahai kamu, jangan terpedaya dengan dirimu sendiri, dengan tentera-tentera kamu. Sekiranya kamu nakutkan aku dengan bilangan tentera Rom yang ramai, dan kami tidak mampu mengalahkan kamu, maka demi agamaku, ini semua tidak menakutkan kami. Malah, ia tidak akan menyebabkan kami kembali semula ke agama lama kami. Walaupun apa yang kamu katakan itu benar, kami hanya akan mendapatkan dua kebaikan daripada kamu. Sama ada kami akan mendapat rampasan perang dunia yang besar sekiranya kami mengalahkan kamu, ataupun kami akan mendapat rampasan perang akhirat sekiranya kami berjaya mengalahkan. Sekiranya kamu berjaya mengalahkan kami. Masya Allah. Satu kata-kata yang mempunyai makna yang sangat besar dalam kehidupan para sahabat. Tak takut dengan manusia, tidak takut dengan dunia, tidak takut dengan sebarang ancaman. Yang penting Islam ini ditegakkan. Dan Islam ini ditegakkan. Sama ada menang akan mendapat ghanimah daripada Rom, ataupun kalah di mata dunia tetapi tetap menang kerana memperolehi ganjaran syurga di sisi Allah SWT. Kalau kalah dan mati sekalipun, mati mereka adalah mati syahid. Mati kita adalah mati syahid kerana kita telah membuat sesuatu yang meletakkan kepentingan agama melebihi daripada kepentingan-kepentingan lain. Allah SWT menjelaskan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah sentiasa bersama-sama orang-orang yang sabar. Suratul Baqarah ayat 249. Apa kaitannya dengan keluarga? Tentu kita bertanya-tanya tentang apa kaitan ini semua ni dengan keluarga. Maksudnya dalam keluarga pun kena ada perasaan kasih dan sayang kepada isteri, anak-anak. Tapi perasaan kasih dan sayang tersebut ada batasnya. Tidak melebihi kasih sayang kepada Allah SWT. Ada yang sanggup buat apa saja untuk keluarga sehingga sanggup melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maknanya dia meletakkan kecintaan dia kepada keluarga lebih daripada kecintaan kepada Allah Ta'ala lah di situ. Kan? Anak tak boleh, anak nak duit, nak belajar ke apa lah. Orang yang cintakan Allah SWT tidak akan melakukan maksiat. Akan cuba untuk mencari rezeki yang halal. Kalau usaha pun tak boleh, dah habis usaha dah, paling tidak pun pinjam. Tidaklah sampai tahap merompak ke, mencuri ke. Contohnya kan, dah sayang kat anak sangat, anak nak sesuatu, contohnya kan, paling kritikal mungkin anak lapak ke, kan, kita pun sanggup mencuri, sanggup membunuh. Ini maknanya letakkan kecintaan kerana melakukan maksiat kepada Allah SWT demi cinta kepada anak, kepada isteri, contohnya kepada suami. Macam itulah juga. Maka apa yang penting adalah tahu meletakkan prioriti dan keutamaan terhadap cinta tersebut. Lagi, muka surat 131. Setiap daripada kami berdoa kepada Allah siang malam supaya Allah menganugerahkan kami syahid pada jalan Allah, dan supaya Allah tidak mengembalikan kami kepada negara atau tempat tinggal kami. Ini sambungan lagi kata-kata Umadah bin Samit. Tidak juga kepada keluarga dan anak-anak kami,
Tidak ada seorang pun daripada kami yang mempunyai keinginan terhadap keluarga dan anak yang sudah kami tinggalkan, kerana kami menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Apa yang kami inginkan hanya berjihad pada jalan Allah dan meninggikan kalimahnya. Sekiranya kamu menyangka hidup dan situasi kami sempit dan susah, maka di sini saya katakan hidup kami lapang dan senang. Andainya dunia ini milik kami sekalipun, kami tidak mahukan untuk diri kami lebih daripada apa yang ada kami sekarang. Masya Allah. Kan? Begitulah ucapan seorang sahabat yang membuktikan kekuatan prinsip. Bila kita semua ni ada prinsip macam ni, insya-Allah kita akan melahirkan masyarakat yang hebat, masyarakat Islam yang hebat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang beradab, anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang mempunyai keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting berkat dalam keluarga kita ni, yang penting berkat. Berkat apabila kita menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita meletakkan politik kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita marah ke anak. Contohnya kita marah ke anak. Sebab anak tak solat. Maknanya betul lah tu. Caranya. Kan? Kerana Allah Ta'ala perintahkan kita supaya jaga solat. Jangan dibiarkan anak-anak tak solat, buat dah tahu je. Anak-anak tak tutup aurat. Aurat ni kena jaga. Kan? Daripada kecil ni kena ajak lah. Kan? Perempuan, pergaulan kena jaga. Kan? Malam, saja cerita lah. Malam, anak kecil dia 4 tahun. Duduk dalam bilik. Dalam bilik kan. Dengan dia. Lepas tu, dengar suara di luar. Suara sepupu dia main. Anak ni umur 4 tahun. Tanya, adik pergi lah main kat luar. Ni nak cari tudung. Tak jumpa tudung. Masya Allah. Tengok jawapan dia. Kan? Kecil-kecil lagi dah. Maknanya, yelah Alhamdulillah lah. Maknanya kita ajar. Selama ni dia dah pandai sendiri. Dia tahu bunyi suara bapa saudara dia. Bunyi suara bapa saudara dia. Dia kata laki mana boleh buka tudung kat laki. Lepas tu kita explain kat dia. Kan, tak apa, bapa saudara boleh. Tak apa, tak tutup aurat dengan bapa saudara. Dengan sepupu tak boleh kena tutup aurat. Kita ajar dia. Kan, tak paksa. Budak-budak ni jangan paksa. Kita ajar je. Dia ingat sendiri. Bila sampai masanya perlu dipaksa, paksalah. Kan, dia tak balik lagi, tak apa. Kita suruh aja. Dia panah, tak apalah, dia buka lah, dia panah. Dia tak faham lagi kan. Jangan dipaksa-paksa. Budak-budak tak semayang. Umur 7 tahun Nabi SAW kata suruh semayang. Dia tak mau semayang. Tak apa, jangan paksa. Tapi bila umur 10 tahun, Nabi SAW kata rotan. Maknanya di sana kena ada unsur paksaan dah. Tak semayang rotan. Tapi rotan mendidik lah, bukan rotan sampai patah. Ulang patah. Sampai luka, lebam, tu bukan caranya. Kan? Maknanya, apa yang kita buat itu meletakkan keutamaan Allah SWT melebihi segala-galanya. Bila kita meletakkan keutamaan pada Allah SWT melebihi segala-galanya, maka kita akan menjunjung perintah Allah SWT dalam keluarga kita. Kadang-kadang sedih tengok dalam media sosial. Kan? Mak-mak ni, ya Allah, seronok lah anak pakai seksi-seksi. Kan? Kesian lah kat mak tu, kesian kat ayahnya. Mak seronok, anak mama comelnya lah, seksinya, dengan rambut color, dengan pakai, Masya Allah, dan kesian. Tapi nak buat ke mana? Begitulah. Mereka dibesarkan dan mereka akan membesarkan anak-anak mereka mengikut cara begitu. Dan kita yang faham daripada sekolah, kan, daripada pengajian kita, daripada ilmu yang kita ada sikit-sikit ni, cuba menerapkan Islam dalam keluarga kita. Sangat penting. Kisah beliau antara ribuan kisah yang membuktikan keberanian dan kepahlawanan nenek moyang kita yang sudah berlalu berabad lamanya. Mereka tidak melakukan pengorbanan besar ini, tidak mengutamakan jihad dan dakwah melebihi cinta kepada anak, keluarga, tempat tinggal dan kabilah, melainkan mereka membaca keterangan Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum
wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Surah Taubah ayat ke-24. Dalam ayat ni ada 8 perkara. 8 benda yang Allah SWT memberi ancaman kepada manusia. Jangan 8 perkara ini melebihi cinta kita kepada semua ni, melebihi daripada cinta kepada Allah SWT. Sebab ini yang biasa berlaku dalam manusia. Biasa berlaku dalam manusia sepanjang zaman. Kerana Al-Quran ini relevan untuk semua manusia sepanjang zaman. Apa Allah Ta'ala kata? Maksud dia, sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbangkan akan merosot, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, menjadi perkara, menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan daripada jihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi kita tak mahu tergolong dalam kelompok orang yang fasik, tidak mahu menunggu, tidak mahu termasuk dalam golongan orang yang Allah Ta'ala kata fatarabbasu, tunggulah keputusan Allah Ta'ala. Keputusan macam tu, keputusan dengan azab Allah Ta'ala. Sekiranya manusia-manusia ada perkara-perkara ini, insya-Allah kita sama-sama dari masa ke semasa kita memperbaiki kualiti kehidupan kita, kualiti keluarga kita dengan memahami ayat-ayat Allah SWT. Dan perkara ni ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagai contoh kepada kita. Orang dahulu banyak contoh-contoh. Dalam kitab ni sebut juga tentang kisah Imam Hasan Al-Banna. Siapa Imam Hasan Al-Banna? Hasan Al-Banna ni adalah seorang tokoh Ikhwan Muslimin di Mesir, gerakan Islam di Mesir, samalah juga dengan gerakan-gerakan Islam yang ada di seluruh dunia. Samalah juga dengan gerakan Islam yang ada di Malaysia, contohnya Parti Islam Malaysia PAS, contoh gerakan Islam. Begitulah dengan contoh-contoh di negara-negara lain. Ikhwan Muslimin ini pemimpinnya Imam Hasan Banna. Dia kata satu hari ketika dia keluar berjihad, anak dia Saiful Islam sakit, penat, boleh membawa maut. Lepas tu bila diajukan soalan kepadanya berkenaan dengan anak dia ni yang sakit, dia kata jawapan dia nak pergi keluar berjihad ni. Jawapan dia kata adalah lebih baik sekiranya kamu tinggal bersama kami pada hari raya ini, kalau supaya kami dapat bermesra dengan kamu dan kamu dapat berada di samping anakmu yang sakit. Orang tanya dia, orang kata dia, raya ni nak pergi mana kan? Duduklah dekat anak kamu. Lepas tu dia menjawab sambil tangan dia pegang satu beg lengkap. Dia kata andainya Allah anugerahkan kesembuhan kepada anakku, maka alhamdulillah. Kalau ditakdirkan dia meninggal dunia, datuknya tahulah jalan ke kubur. Lepas tu dia baca, dia keluar daripada rumahnya untuk berjihad fi sabilillah sambil membacakan ayat yang kita baca tadi, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, sampai akhir ayat tu. Ianya memberi satu suntikan motivasi kepada kepada kita semua, bahawa di sana ada keutamaan. Waktu tu bila berlaku pertembungan keutamaan antara jihad fi sabilillah dan anak yang sakit tenat, maka dia memilih untuk
berjihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Begitulah sepanjang sikap kita dalam berjuang, berbakti kepada agama dengan seluruh jiwa dan raga demi menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ni sukarlah nak difahami oleh orang awam. Umpama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara yang orang yang ada padanya akan mendapat kemanisan iman. Satu, nak faham iman. Yang kedua, nak faham manisnya iman tersebut. Sukar kita nak cerita ke orang. Hanya orang yang mempunyainya sahaja yang dapat merasainya. Apa dia? Tiga perkara tersebut. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Bila ada dalam hati dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, dia akan merasai kemanisan iman. Yang kedua, mencintai seseorang hanya kerana Allah. Cinta seseorang hanya kerana Allah. Cinta isteri kerana Allah. Cinta anak kerana Allah. Cinta harta kerana Allah. Cinta pangkat kerana Allah. Cinta-cinta semua benda-benda tu semua kerana Allah. Dia akan dapat merasai kemanisan iman. Dan yang ketiga, benci untuk kembali kepada kekufuran. Benar-benar benci dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tiga ni, terdapat tiga perkara ni, maka dia akan merasai kemanisan iman. Nak cerita tentang manisnya iman ni, hanya orang yang rasa saja yang dapat. Rasa dia. Macam kita habaq lah kata, macam mana sedap sedurian. Boleh tak kita cerita ke orang dengan kata-kata? Tentu sukar kan. Hanya orang yang rasa sedapnya durian je yang boleh merasai sedapnya durian. Nak cerita, nak gambarkan dengan perkataan, tak boleh. Jadi nak rasa kemanisan iman, cuba usaha untuk perkara-perkara ini. InsyaAllah kita akan merasai kemanisan iman. Lepas tu ada cerita tentang Imam Bukhari pula. Cerita tentang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada segalanya kecuali diriku. Dan Umar khabar ke Rasulullah, aku cinta semua ni, cinta ke Rasulullah SAW melebihi segala-galanya kecuali diriku. Lalu Rasulullah SAW kata, kamu tidak beriman sehingga aku lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar menyatakan, demi Tuhan yang menurunkan Al-Quran kepadamu, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku yang berada di antara dua lambungku ini. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepadanya, sekarang wahai Umar, yakni sekarang barulah iman Sayyidina Umar itu lengkap. Makna kata bahawa kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul kena letak yang paling atas sekali, melebihi daripada kecintaan segala-galanya. Itu cara dia, kaedah dia, ataupun bahasa kita, tata kelola dia. Yang ketiga disebutkan dalam kitab Sahih. Rasulullah SAW menerangkan, seseorang itu tidak beriman sehinggalah kehendaknya mengikuti apa yang aku bawakan. Kita ikut Rasulullah SAW, itulah tanda kita sebagai seorang beriman. Imam Bukhari dan Muslim merekodkan daripada Rasulullah SAW, baginda menjelaskan, seseorang itu tidak beriman sehinggalah aku lebih dicintai daripada hartanya, anaknya dan sekalian manusia. Kita ada harta banyak, kan? Ada anak banyak, ada isteri banyak contohnya. Janganlah melebihi kecintaan kepada semua itu, lebih daripada Allah SWT. Ada orang ada banyak rumah, banyak tanah, sayang sangat lah
kat harta ni. Sayang tak apa. Tapi jangan melebihi cinta kepada Allah SWT dan cinta kepada Rasulullah SAW. Sampai maksudnya bila orang tu meletak kecintaan kepada harta melebihi daripada segala-galanya, boleh jadi bila berlaku pertembungan dia akan menggadaikan prinsip dia, akan menggadaikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hati itulah yang akan melahirkan tindakannya. Daripada hati lahirlah tindakan. InsyaAllah sekadar itulah sahaja perkongsian pada kali ini. Minta maaf lah terpaksa buat rakaman. Tak boleh nak buat live pun asyik reconnect kan.